Okay, sekarang kita masih lagi berada pada subtopik 71. Sekarang kita lihat pembinaan gambar rajah sinar bagi kanta cekung pula. Okey, jadi yang pertama, sinar cahaya yang selari melalui pusat optik tanpa dipesongkan. Konsepnya bila melalui titik asalan ini, dengan O ini, maka tidak akan berlaku sebarang pesongan pada garisan sinar yang melaluinya. Secara umumnya, garisan sinar ini merujuk pada sifat cahaya yang bergerak secara lurus. Okey, sinar yang kedua, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Ini adalah sinar cahaya kedua, warna hijau, selari dengan paksi utama. Okay. Kemudian mencapah seolah-olah berasal daripada titik fokus. Jadi sebelum kita bina garisan capahan ini, kita binakan dulu satu garisan maya yang putus-putus melalui titik fokus di hadapan kanta ini. Kalau kita sambung, kalau kita akan dapat garisan sinar yang dicapahkan. Okey, yang ketiga, sinar cahaya yang selari melalui titik fokus F, kemudian mencapah selari dengan paksi utama. Yang ini. Binakan yang warna oranye ini. Jadi kita mencapahlah dengan selari utama. Dan di sini kalau kita lihat di sini berlaku pertindihan. Berlaku pertindihan di antara dua garisan. Ini garisan dia. Yang mana tempatnya persilangan dua sinar akan menghasilkan imej daripada objek tersebut. Di sini imej dia. Jadi sebenarnya kita perlukan dua garisan saja. Ini garisan yang melalui titik asalan dan ini garisan yang selari dengan paksi utama. Dari tempat persilangan di sini kita akan binakan kepala imej tadi. Mesti berada tepat-tepat pada persilangan. Okey, sebenarnya tengok imej yang dibentuk oleh kanta cembung bagi objek di infinity. Infinity ini maksudnya sangat jauh, satu tempat yang tak boleh kita tetapkan, kita tentukan. Okey, jadi bila dia berasal daripada infinity, kalau lihat di sini, dia akan mewakili dua garisan yang selari, dua-dua ni. Garisan yang pertama akan melalui titik asalan dan tidak akan dipesongkan. Garisan yang kedua, bila sampai ke bahagian tengah kanta akan dipesongkan. Dan sepatutnya dia akan masuk kepada titik fokus. Ini titik fokus. Okey, ciri dia cara imej B sama dengan F. B sama dengan F. Ianya adalah bersifat nyata. Nyata sebenarnya imej ini secara konsepnya boleh dibentuk pada skrin. Dan yang kedua, untuk menentukan nyata atau tidak, kedudukan imej tidak sama dengan kedudukan objek-objek berada di sebelah hadapan kanta, manakala imej berada di sebelah belakang kanta. Jadi bila berada pada dua belahan yang tak sama, maka kita kira sebagai nyata. Yang ketiga, ianya adalah bersifat songsang. Sebabnya di sini lihat kepala berada di bawah. Ada juga yang menggunakan istilah terbalik ataupun tertongging. Dan yang keempat, saiz imej lebih kecil daripada objek. Ini saiz imej. Secara konsepnya kalau kita nak binakan objek ni, kita tengok objek ni mesti lebih besar kalau kita binakan di sini. Objek ni berada sampai ke bawah. Jadi kita boleh katakan saiz imej lebih kecil daripada objek. Okey, jadi untuk kedudukan imej terbentuk pada bahagian yang bertentangan dengan kanta pada F. Dan kegunaan konsep ini adalah contohnya kata objektif bagi teleskop astronomi. Mana kita gunakan teleskop ini untuk melihat objek-objek yang sangat jauh di angkasa. Bulan, ataupun bintang-bintang atau planet-planet baru dan sebagainya. Okey, yang kedua, imej yang dibentuk oleh kanta cembung
bagi objek pada jarak lebih daripada 2F. Lebih daripada 2F. Jadi ini adalah kedudukan objek. Ini jarak fokus, ini 2 kali jarak fokus, ini bagi lebih daripada 2F. Jadi kita binakan garisan sinar yang pertama. Garisan sinar ini mestilah melalui titik asalan perikanta, tidak akan dipesongkan. Kemudian kita akan binakan pula garisan sinar yang kedua yang selari dengan paksi utama. Bila sampai di bahagian tengah kanta ini, ianya akan dipesongkan. Ingatlah kita kena bina menggunakan pembaris, dan yang ini mesti melalui titik fokus. Maka di sini berlaku persilangan di antara dua garisan tersebut. Jadi ciri-ciri image, jarak image lebih besar daripada jarak. Ini jarak image, lebih besar atau lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil, lebih kecil daripada jarak objek. Ini adalah bersifat nyata. Sebab ini berada di belakang kanta, ini berada di hadapan kanta pada sebelah yang berlainan, maka dia nyata. Yang bersifat songsang, ini sebenarnya salah ya. Sepatutnya dia punya kepala nak panah berada di atas, ini berada di bawah, sepatutnya berada di atas. Jadi bila kepala ini di atas, kepala ini ke bawah, maka kita nyatakan sebagai songsang. Okay, dan yang keempat, saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Jadi kita boleh buat bandingan lah. Ataupun kalau pada lukisan kita boleh gunakan pembaris, kita boleh ukur ketinggian image dan kemudian kita bandingkan dengan ketinggian objek. Okey, untuk kedudukan image terbentuk pada bahagian yang bertentangan daripada kanta antara F dan F. Ini adalah F, jarak fokus. Ini ada 2 kali jarak fokus, maka berada di tengah-tengahnya. Kegunaan digunakan dalam kamera. Maksudnya objek lebih besar daripada image yang terbentuk pada bahagian dalam kamera lah. Kalau dulu kita gunakan filem, maka terbentuk pada filem tadi. Secara umumnya image adalah lebih kecil berbanding dengan objek sebenar. Okey, sebenarnya image yang dibentuk oleh kanta cembung bagi objek di antara F dan 2F, ini berada di antara F dan 2F. Ini U. Okey, masih lagi kita perlukan 2 garisan sinar. Garisan yang pertama daripada kepala melalui titik asalan, maka tidak akan dipesongkan. Garisan kedua selari dengan paksi utama, akan dipesongkan masuk ke F dan akan berlaku persilangan di sini. Kita akan binakan kepala anak panah dan kita akan sambungkan garisan tersebut sampailah paksi utama. Berdasarkan lukisan ini, kita boleh katakan untuk ciri-ciri image yang pertama, jarak image lebih besar daripada 2F. Sebab dia berada di belakang sini. Ini 2F, ini belakang, maka lebih besar daripada 2F. Okey, image-nya adalah nyata kerana dia berada di belakang kanta, ini depan kanta, sebelahnya berlainan. Maka kita tafsirkan sebagai nyata. Kemudian ini kepala ke bawah, ini kepala ke atas, makanya bersifat songsang. Dan yang ketiga, image-nya lebih besar daripada saiz objek. Kita tambah di sini, kita boleh guna pembaris, boleh ukur tinggian dia dan bandingkan, pembaris juga ukur objek. Kedudukan image terbentuk pada bahagian yang bertentangan dengan kanta melebihi 2F, melebihi 2F, 1F, 2F, lebih lagi, melebihi 2F. Kegunaan digunakan dalam konsep untuk membina projektor dan juga makroskop. Okay. Jadi itu untuk bahagian 2 yang melibatkan subtopik 7.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.